Okey, hari ini kita nak sambung. Okey, kita ada lagi permainan tradisional yang belum kita sentuh. Sebelum tu kita dah belajar dua benda, iaitu apa yang pertama tu, ingat tak? Ingat tak yang kita belajar minggu lepas, rekreasi dan kesenggangan? Ada dua permainan. Explorers kan, betul tak? Betul ke? Betul. Dengan lumba berhalangan, betul tak? Okey, so ini adalah tambahan lagi daripada sukan dan rekreasi dan kesenggangan kita. Ini adalah permainan tradisional, okey. Sebelum cikgu nak sentuh ni, kita tengok terlebih dahulu kita punya video. Okey, kita tengok video ni. Okey, permainan tradisional, yang ni kita namakan dia aci bulat. Pernah tak main aci bulat ni? Dekat sekolah rendah ke, dekat Bainun ke, pernah ke? Pernah ke tahu? Siapa Tahu. tahu? Okey, kalau tak tahu lagi permainan ni, kita tengok sama-sama. Permainan ni bermula dengan perkataan aci. Itu dulu. First kali dia sebut aci. Selalunya merujuk kepada seorang pemain yang bertindak sebagai tukang jadi. Okey. Pemain lain dalam permainan ini akan cuba mengelak dan menyelamatkan diri daripada disentuh, berada di dalam ketika berada di dalam bulatan. Okey, pemain lain dalam permainan ini akan cuba mengelak dan menyelamatkan diri daripada disentuh ketika berada di dalam bulatan. So dia ada di dalam bulatan, so pemain tu dia akan cuba untuk lari kalau orang nak sentuh dia. Okey. Kita teruskan. Okey, tukang jadi, tukang jadi ni yang sebut perkataan aci tadi tu perlu menyentuh mana-mana pemain lain untuk menggantikannya. Sentuh je, orang tu akan jadi pula. Okey, permainan ini memerlukan dua buah bulatan yang dilukis atau dibentuk sebagai rumah pemain. Okey, dua buah bulatan yang dilukis. Dilukis dulu dekat kawasan yang lapang atau dibentuk sebagai rumah pemain, sama ada mungkin dia gunakan kapur ke dan sebagainya. Kalau dekat atas jalan, jalan tar ke, dia boleh guna kapur. Ketika menyentuh pemain, tukang jadi tidak dibenarkan untuk meminjak garisan atau memasuki bulatan. Okey. Setakat ni faham tak? Setakat ni okey ke? Faham. Setakat ni faham ya. Okey, kalau tak faham terus kita boleh tanya. Okey, kita teruskan video ni. Okey, permainan aci bulat melatih pemain untuk menyusun strategi semasa mengelak daripada disentuh atau mencari ruang dan peluang bagi mendapatkan pengganti sebagai tukang jadi. Okey. Dia kena ada idea, strategi macam mana nak sentuh orang tu, dia pula akan jadi sebagai tukang jadi. Kebiasaannya permainan ini dimainkan di kawasan yang lapang dan selamatlah, tak bolehlah kawasan yang sesak, tak bolehlah. Okey, kita tengok. Okey, sebelum memulakan permainan, undian dilakukan bagi menentukan pemain yang akan menjadi sebagai tukang jadi. Dia ada undian lah, sama ada nak buat tali lat ke ataupun kaedah macam mana, tak kisahlah. Mungkin dia nak kira letak kaki kan, macam kita nak kira yang dulu punya style nak menjadi siapa jadi polis, pencuri, macam itulah, tak kisah. Okey, cara dia nak buat undian. Okey, itu je. Tukang jadi
hanya boleh menyentuh pemain yang berada di dalam bulatan dengan menggunakan tangan sahaja. Kaki tak boleh, batang tak boleh. Dia tangan je, sentuh je. Okey, dia kena jagalah keselamatan pemain-pemain yang bermain tu. Pemain yang berjaya disentuh oleh tukang jadi akan keluar dari bulatan dan menjadi pula sebagai tukang jadi. Begitulah kitaran dia. Ada orang dia berada di dalam bulatan, seorang akan berada di luar, sebagai tukang jadi, dia seorang je. Dia akan lari dan cuba sentuh pada pemain yang berada di dalam bulatan tersebut. Setiap pemain ni pula tidak dibenarkan untuk memijak garisan bulatan. Semua pemain boleh bertukar bulatan. Bulatan dia ada dua. So dia akan berada di sebelah ataupun dia boleh tukar-tukar bulatan tersebut. Permainan boleh ditamatkan dengan persetujuan daripada semua pemain. Dah habis dah, puas dah. Stop. Stop lah, macam itulah keadaan dia. Kita tengok cara bermain. Macam mana cara yang pertama? Sebelum bermain, undian dilakukan bagi menentukan siapa yang akan menjadi tukang jadi. Inilah terlilat ni kan. Siapa yang satu je dia yang ganjil, seorang yang lain semua sama, dia akan jadi tukang jadi. Tu lakukan undian terlebih dahulu. Kita tengok dekat sini. Kalau dekat kawasan lapang, dekat padang contoh dia ada buat satu bulatan, dia agak besar, dia punya radius lebih kurang 2 meter lah. 2 meter daripada titik ni melalui titik tengah ke titik yang ni. Diameter dia. Ingat tak macam mana nak kira diameter tu? Lebih kurang 2 meter macam tu. Yang ni pun ada lagi satu bulatan 2 meter dan dia tak bercantum antara dua ni. Antara dua bulatan ni tak bercantum. Dia jarak sedikit. Jarak dia lebih kurang 50 cm ataupun setengah meter. Selepas tukang jadi dipilih, pemain perlu memasuki dua kawasan bulatan yang ditanda di atas tanah. Pemain berada di dalam bulatan. Dua-dua bulatan ni kena penuh lah. Kalau satu bulatan je dah penuh, berkemungkinan tukang jadi ni akan mudah untuk sentuh pemain di dalam bulatan kalau berada satu bulatan aja. So kena ada strategi. Seterusnya, setelah semua pemain bersedia, permainan dimulakan dengan menyebut perkataan sedia mula oleh tukang jadi. Sedia mula oleh tukang jadi, barulah permainan itu bermula. Seterusnya, tukang jadi ni dikehendaki untuk menyentuh pemain di dalam mana-mana bulatan. Pemain boleh berlari ke seluruh kawasan di dalam bulatan untuk mengelak daripada disentuh oleh tukang jadi. Ini sekarang ni, tukang jadi ni berada di luar bulatan. Dia cuba nak menyentuh bulatan pemain yang dalam bulatan yang sebelah kanan. Pemain yang di sebelah kanan ini yang dalam bulatan ni bersedialah untuk mengelak daripada disentuh. Kalau kalau tukang jadi ni berada di depan ni, dia berada di belakang lah. Contoh dia macam tu lah. So, kalaulah ada peluang, dia akan bertukar tempat. Tapi risiko dia, kalau ramai-ramai dalam satu bulatan, dia lebih mudah untuk tukang jadi tu sentuh pemain yang di dalam bulatan yang lebih ramai. Kita teruskan. Itu sahaja untuk kita panggil Aci sentuh. Ada tak nak tanya soalan? Berkaitan dengan permainan tradisional yang pertama tu? Ada tak nak tanya soalan? Tak faham ke? Siapa yang pernah main? Pernah main ke?
Kan beza sikit. Pernah Kita pernah main dah. So ada tak apa-apa perubahan? Ada beza tak dengan apa yang kita sentuh tadi? Ada beza ke sama je? Beza sikit. Beza sikit. Yang biasa kamu main macam mana? Tak ada bulat, sentuh je. Oh, maknanya Acik sentuh ni dia kejar-kejar je lah ya? So sekarang ni dia ada beza sikit lah. Maksudnya dia ada strategi untuk dia bezakan lah. So dia ada bulatan. So maknanya dia tak boleh pergi jauh lah daripada bulatan tersebut. Pemain dalam bulatan tak boleh keluar, tak boleh pijak bulatan pun. So kalau nak lompat pun dia tak boleh nak pijak. Kalau dia terpijak dia akan didenda lah. Berkemungkinan dia akan jadi pula sebagai tukang jadi tersebut. Okay, ada tanya soalan lagi? Semua okay? Nanti kalau kita dah ada masa nanti sampai ke sekolah, insyaAllah kalau ada rezeki, kita akan cuba main ni lah. Tapi masalah dia nak sentuh tu kita kena pakai hand sanitizer kan. Dia kenalah banyak sikit dia punya prosedur dia. So ini adalah salah satu permainan tradisional yang dalam tajuk tingkatan 4 rekreasi dan kesenggangan. Okey, satu lagi. Okay, kita tengok permainan yang seterusnya. Ini dah biasa. Ini lagi biasa saya rasa ni. Okey, kita tengok. Permainan tradisional yang kedua untuk unit 5 rekreasi dan kesenggangan adalah tiang 4. Tiang 4 ini adalah salah satu permainan tradisional yang popular dimainkan oleh kanak-kanak dan masyarakat sehingga kini pada waktu senggang, iaitu tiang 4. Okey, yang ini ni kalau saya tengok dekat sekolah anak saya, dia orang buat permainan ini di bawah garas kereta. Biasa tak? Biasa tengok tak? Kan bawah garas kereta kan ada tiang-tiang besi tu kan. Tiang-tiang besi kan ada macam dia salah ada 4 lah tiang besi tu. Tu dia namakan tiang 4 tu. Macam mana permainan ini kita tengok sama-sama. Permainan ini juga dikenali sebagai permainan minta api. Ada juga nama lain lah. Okey, kamu pernah main ke tiang 4 ini? Pernah. Nama apa? Nama tiang 4 juga? Ke tak ada nama? Tak ada nama. Tak tahu pun. Tak tahu lah nama dia apa Main je. Tengok orang main, seronok pula Betul ke? Betul. Okey, kita tengok Permainan ini juga dikenali sebagai permainan minta api. Okey, dalam permainan ini, pemain akan menunjukkan kepatasan dan kelajuan merebut tiang sesama mereka. So, ada dua kemahiran, iaitu kepantasan dengan kelajuan merebut tiang. Okey, pemain perlu bijak menyusun strategi dan sentiasa berkomunikasi bagi memastikan kekal mendapat tiang walaupun bertukar menjadi perebut tiang. Perebut tiang ni adalah tukang jadilah. Dia yang ada di tengah-tengah, dia sebagai tukang jadi sama juga tadi, tapi tukang jadi sekarang ni dia berada di tengah-tengah untuk merebut balik tiang tersebut. Okey, kita teruskan. Okey, pada waktu dahulu, permainan ini dimainkan di bawah rumah yang mempunyai banyak tiang. Dulu punya kan rumah kan ada, kalau dekat kampung, ada dekat kampung kamu yang rumah di 2 tingkat bawah tu kosong je, ada tak? Siapa? Rumah siapa tu? Tak ada dah ya? Dekat kelas 4 Sigma dengan 4 Mu ni ada tak kampung dia 2 tingkat, bawah tu kosong, dia ada tiang-tiang je. Tak ada lah tu. Okey, senyap je tak ada lah tu. Okey, kalau ada, kalau boleh bayang lah, rumah dulu-dulu kan dia rumah 2 tingkat. Tapi bukannya tingkat bawah tu kosong lah. Dia tiang aja. Tiang aja. So dia orang main dekat situ, dekat bawah tu. Dia pegang tiang itu, bermain lah sama-sama dia orang anak-anak kampung. Okey, jika tiada tiang, pemain akan mencari batang pokok untuk dijadikan tiang. Ini zaman-zaman dulu punya style. Kini permainan ini dimainkan di koridor atau laluan pejalan kaki di sekolah yang mempunyai banyak tiang. Ni pun boleh juga. Koridor, jalan laluan pejalan kaki, ni kat garas kereta ni.
So ada tiang, jadilah 4 tiang, jadilah permainan ni. Macam mana dia mainkan tu, nanti kita akan tengok. Okey, ini peraturan permainan. Okey, kalau dekat sini, dekat gambar yang cikgu tunjukkan ini adalah diimprovisekan oleh sekolah dia orang lah. Okey, dia gunakan baldi. Selepas itu, dia ada satu pipe PVC saya rasa. Lepas tu mungkin cikgu dia letakkan simen, okey, di dalam baldi tersebut. Lepas tu dia dirikan tiang ini. So kalaulah tak letak simen, berkemungkinan dia sentiasa jatuh. Dia sebab mainan ini dia agak ekstrim sikit. Ekstrim maksud cikgu dia ganas sikit lah. Dia nak sentuh tu kena pegang yang kuat. Berkemungkinan tiang-tiang ini juga akan jatuh. Kalau kamu tengok dekat sini tiang ni pun ada yang sengit-bengit ni kan. So dia agak kasar sikit permainan ini. So berkemungkinan jatuh tiang itu mungkin akan berlaku. Okey, kita tengok peraturan permainan. Ketika bermain, setiap pemain mesti menyentuh tiang menggunakan mana-mana anggota badan. Sama ada tangan ke, kaki ke, biasanya tangan dengan kaki lah. Okey. Tukang jadi perlu merebut tiang yang tidak disentuh oleh pemain. Permainan akan diulang semula setelah tukang jadi berjaya merebut salah satu tiang. Okey, macam tu sahaja permainan ni. Ini cara bermain. Okey, yang pertama, kesemua pemain berdiri, kesemua pemain berdiri ataupun dalam keadaan mencangkung. Ini keadaan mencangkung. Kalau berdiri tu biasalah. Okey, berdiri, mencangkung atau di antara 4 tiang yang sama jarak antara secara menghadap satu sama lain. Ini sama jarak di tengah-tengah lah. Okey, salah seorang pemain akan menyebut mula. Okey, dah mula ada 4 tiang aja. So pemain ada 5. So mesti 5 mesti ada lebih satu. So secepat yang mungkin, selaju yang mungkin, sepantas yang mungkin 4 pemain akan cuba merebut tiang terlebih dahulu dan seorang yang tak dapat tiang itu akan menjadi tukang jadi. Itu cara dia. Okey, kita teruskan. Okey, seterusnya kita tengok semua pemain berlari untuk merebut tiang. Pemain yang tidak berjaya mendapatkan mana-mana tiang perlu menjadi tukang jadi. So ada 4 je tiang, 4 orang lah dapat pegang. So yang awal yang 4 itu dia sebagai pemain maksudnya pemain dekat tiang tu lah. Yang tak dapat tiang dah jadi tukang jadi. Yang dekat sini kalau tengok risiko untuk jadi tukang jadi ni, yang ni kepala ni. Sebab dia berada di antara tiang dengan tiang, berkemungkinan yang hujung ni dapat tiang yang kedua yang ni. Okey, kita teruskan. Okey, kita tengok sekarang. Okey, tukang jadi akan berada di tengah-tengah di antara 4 tiang sebelum permainan dimulakan. Okey, kita tengok tiang ni, setiap tiang ada pemain dia yang pegang. Okey, dan ada di antara ni 4 tiang ni, di tengah-tengah ni ada seorang. Inilah sebagai tukang jadi. Okey, tukang jadi. Okay, apabila permainan dimulakan, pemain perlu bertukar-tukar tiang antara satu sama lain. Bertukar-tukar tiang antara satu sama lain. Semasa proses pertukaran ini, tukang jadi akan mengambil peluang merebut tiang yang ditinggalkan oleh pemain. Okay, so ini adalah cara permainan dia. Okay, dah dapat tiang. So kalau dah dapat tiang, pegang je tak bergerak, tak seronok lah. So nak lebih seronok dan lebih berstrategi, ada idea daripada kamu yang menjadikan dia lebih, orang kata apa, lebih seronok pemain tu. Macam mana kita nak jadikan dia lebih seronok?
Okey, peranan tukang jadi akan bertukar kepada pemain yang tiangnya berjaya dirampas. Okey, dia berjaya rampas, orang yang tak berjaya itu akan tukar. Okey, akan tukar pula. Dia pula sebagai tukang jadi. Permainan akan dimulakan semula. Permainan boleh ditamatkan dengan persetujuan oleh semua pemain. Okey, ini adalah cara bermain permainan tradisional dua permainan ini. Okey, tamat sudah kita punya video kita.